Audio Hub. Audio Hub. Assalamualaikum. Ini Cik Nasuha kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Okay, saya Muhammad Azrul Hakimi dari Student Uniza. Nak interview Encik beberapa soalan, boleh ke? Azrul dari Student Uniza. Okey, boleh. Silakan. Okay, so sebagai pemuda kampung Gompau, adakah anda sedar bahawa etika pada hari ini berasaskan adat dan agama, ya atau tidak? Oh, ya. Saya sedar. Okey, kita beralih pada soalan kedua. Pada pandangan anda, apakah contoh-contoh etika yang kita amalkan pada masa kini yang berasaskan adat dan agama? Soalan yang baik. Jadi pada pandangan saya berkenaan dengan soalan ini, antara contoh yang boleh saya bagi seperti orang-orang yang muda lalu di hadapan orang yang lebih berusia, maka kita dinasihatkan untuk dan digalakkan untuk tunduk sedikit dan memberi kata hormat kepada orang-orang yang lebih berusia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Islam dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, baiklah. So, soalan terakhir daripada saya, dapatkah anda membezakan baik buruk sesuatu perkara jika etika tidak berasaskan adat dan agama? Soalan yang baik juga daripada saudara. Jadi antara perkara yang kita dapat bezakan baik dan buruk sesuatu perkara untuk soalan ini yang tidak berasaskan adat dan agama, mungkin kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu apa itu adat dan apa itu agama. Dan apabila kita pecahkan kepada dua perkara, maka kita dapat jelas bahawa apa itu adat dan apa itu agama. Oh, okey, itu sahaja soalan-soalan daripada saya ya. Sekian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Encik untuk diinterview oleh saya. Okey. Soalan pertama, adakah anda sedar bahawa etika pada masa ini berasaskan adat dan agama? Ya atau tidak? Okey, bagi saya rasa ya. Okey. Soalan kedua, pada pandangan anda, apakah contoh-contoh etika yang kita amalkan masa kini yang berasaskan adat dan agama? Okey, pada pendapat saya lah kan, antara contoh etika tersebut adalah etika ketika makan. Okey, sekarang ni dah menjadi kebiasaan ada orang Melayu ni, kita makan pakai tangan dan duduk ketika makan dan minum. Ianya kita supaya ia lebih nampak sopan dan lebih teratur lah. Okey, dalam agama kita juga ada menekankan perkara yang sama. Iaitu kita diharuskan untuk membaca doa sebelum dan selepas makan. Kita juga makan menggunakan tangan dan duduk ketika makan, gitu. Okey, seperti yang kita tahu lah kan, makan menggunakan tangan ni juga merupakan sunnah Nabi yang kita amalkan hingga hari ni. Tapi makan menggunakan tangan ni ia bergantung pada tempat dan majlis yang kita pergilah. Antara ini kerana etika ketika makan ni adalah berbeza-beza mengikut keadaan dan haruslah bersesuai dengan tempat dan majlis. Itu sajalah kot. Okey. Soalan terakhir, dapatkah anda membezakan baik buruk sesuatu perkara jika etika tidak berasaskan adat dan agama? Okey, bagi saya agama ni adalah tunjang kepada asas untuk saya bezakan yang mana baik, yang mana buruk tentang sesuatu perkara lah. Okey, sebagai kita ni sebagai seorang Islam ni, setiap perkara yang kita lakukan ni haruslah berbalik kepada agama. Oleh sebab itu, etika ni sangat berkait rapat dengan kepribadian seseorang dan juga agama. Tidak. Etika dipandang sebagai nilai-nilai bermoral dan akhlak yang baik menjadi pegangan setiap manusia. Etika pada saya tidaklah sama sekali harus dilihatkan dari agama dan adat kerana dari pemerhatian dan pengalaman saya, terdapat beberapa golongan yang tidak mempunyai agama tetapi masih menerapkan etika yang baik dan disenangi. Dalam persepsi adat, saya kurang setuju mengatakan adat menjadi penunjang kepada etika yang baik. Hal ini kerana adat hanyalah tertib turun-temurun dan yang menentukan etika ialah hati dan benak fikiran setiap individu dari apa yang dilakukan. Pada pandangan saya, contoh-contoh etika yang kita amalkan yang masih berasaskan adat dan agama
adalah tidak menyampuk ketika orang tua sedang berbual, memberi salam ketika mengunjungi dan juga memaniskan muka ketika bercakap dengan ibu bapa. Kita masih lagi dapat bezakan baik dan buruk sesuatu perkara itu. Kerana setiap manusia diajar sejak kecil lagi untuk melihat contoh kawan-kawan dan orang sekeliling yang baik dan sikap empati manusia yang wujud. Pada pendapat saya, agama dan adat itu penting untuk etika yang elok. Tetapi, tidak berteraskan agama dan adat masih lagi menjadikan seseorang itu beretika. Berdasarkan ketiga-tiga temu bual yang kumpulan kami telah lakukan, kami mendapati bahawa responden sedar akan etika di Malaysia pada hari ini adalah berasaskan adab dan agama. Hal ini dapat dilihat sejak kita kecil lagi. Setiap agama mengajar penganutnya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Contohnya dalam Islam, kita diajar untuk sentiasa bersopan dan bersangka baik sesama manusia. Dan kita juga pernah diajar oleh ibu bapa dan guru mengenai adab. Sebagai contoh, tunduk ketika lalu di hadapan orang tua, sentiasa memaniskan muka dan menolong orang yang kesusahan. Seperti yang kita lihat kini, pembangunan kemajuan dalam penggunaan teknologi canggih adalah berdasarkan dari ukuran tinggi rendahnya etika sesebuah negara. Setiap nilai-nilai murni yang diterapkan oleh adab dan agama, seperti sikap bekerjasama adalah antara tunjang yang membawa kepada kemajuan masa kini. Jadi, etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara kerana dengan memiliki etika dapat menjamin keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dalam negara. Jelaslah bahawa remaja masa kini sedar akan adab dan agama merupakan nadi kepada pembentukan etika di Malaysia. Sekian, terima kasih.